Nama saya Nur Farahi binti Zamhuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah Akila binti Muhammad Arif. Hai, dan saya Alia Farhana binti Abdul Ghaffar. Pada hari ini, kami dari kumpulan 3 akan melakukan pembentangan yang bertajuk gaya berfikir. Apa itu gaya berfikir? Gaya berfikir ialah cara yang paling kita gemari apabila hendak menggunakan sesuatu pengetahuan dan kepintaran bagi menyelesaikan masalah ataupun tugasan. Setiap individu mempunyai gaya berfikir yang berbeza. Terdapat 9 gaya berfikir yang kami akan bentangkan pada hari ini, iaitu gaya berfikir nilai, objektif, positif, negatif, pragmatik, projektif, proaktif, reaktif dan sistematik. Untuk gaya berfikir yang pertama ialah gaya berfikir nilai. Gaya berfikir nilai merupakan pandangan atau keputusan yang dibuat berasaskan pelbagai nilai berdasarkan agama, iaitu kepercayaan atau pegangan, dan juga moral, iaitu nilai kemanusiaan sama ada baik atau buruk idea tersebut. Seseorang yang mempunyai gaya berfikir nilai mempunyai ciri-ciri tersebut. Yang pertama, melihat idea tersebut dari sudut kebaikan atau kelemahan idea tersebut. Yang kedua, memikirkan cara-cara mengatasi kelemahan idea tersebut. Dan yang ketiga, menilai idea tersebut dari pelbagai sudut untuk dipertimbangkan. Antara contoh gaya berfikir nilai ialah masyarakat di Eropah, iaitu budaya barat, bersalaman dan berpelukan di khalayak umum merupakan satu perkara kebiasaan bagi mereka. Tetapi, bagi masyarakat di timur, iaitu masyarakat di Timur Tengah dari negara Arab ataupun Turki, perkara tersebut merupakan satu kesalahan. Seterusnya ialah bagi masyarakat Cina yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina, mereka akan membersihkan rumah mereka dan menyapu lantai sehari sebelum perayaan. Tetapi mereka tidak akan menyapu lantai pada hari perayaan tersebut kerana menganggap menyapu lantai sebagai menyapu tuah. Gaya berfikir yang seterusnya ialah gaya berfikir objektif. Gaya berfikir objektif memberi penekanan terhadap maklumat dan fakta. Ciri-ciri gaya berfikir objektif ialah tidak menggunakan unsur emosi, prasangka, cita rasa dan lain-lain. Antara contoh gaya berfikir objektif ialah masyarakat Malaysia berusaha mengumpul fakta dan maklumat yang tepat mengenai virus COVID-19 dan mencari maklumat untuk mengatasi virus tersebut dari tersebar dengan lebih luas. Seterusnya ialah gaya berfikir positif. Gaya berfikir positif merupakan keupayaan melihat sesuatu idea itu dari sudut yang baik, berfaedah dan mendatangkan manfaat. Gaya berfikir positif bersifat logikal dan konstruktif. Antara ciri-ciri gaya berfikir positif ialah melihat idea tersebut daripada kebaikan dan kelebihan idea itu. Seterusnya, meramal kejayaan daripada idea tersebut. Gaya berfikir positif juga bercirikan masa hadapan. Antara contoh gaya berfikir positif ialah masyarakat perlu melihat gejala COVID-19 bukan sebagai bala tetapi sebagai satu pengajaran untuk kita lebih berwaspada dalam menjaga kebersihan diri dan cara pemakanan kita. Selain itu, masyarakat juga perlu melihat bahawa pemanjangan Perintah Kawalan Pergerakan ini sebagai satu usaha untuk memutuskan rantaian virus COVID-19 dan bukan merupakan satu perkara yang negatif
yang menjejaskan tugasan mereka ataupun menjejaskan urusan mereka untuk melakukan perniagaan dan sebagainya. Okey, gaya berfikir yang seterusnya adalah gaya berfikir negatif. Baiklah, gaya berfikir negatif ini adalah gaya berfikir yang bersifat semula jadi. Ini kerana kita semua dari setiap lapisan masyarakat sering terdedah kepada masalah, sama ada dari sekecil-kecil masalah hinggalah ke sebesar-besarnya. Dan gaya berfikir negatif ini adalah satu perkara yang tidak dapat kita elakkan dan sering berlaku tanpa kita sedar. Selain itu juga, gaya berfikir negatif ini juga adalah gaya berfikir yang bersifat logical dan critical. Okey, di sini ingin saya berikan 3 ciri-ciri yang terdapat pada seseorang yang mempunyai gaya berfikir yang negatif, iaitu yang pertama, bagi seseorang yang mempunyai gaya berfikir negatif ini adalah seorang itu akan cenderung untuk melihat sesuatu perkara ataupun situasi itu sebagai sesuatu yang mampu memberikan keburukan ataupun masalah. Yang kedua, membantu dalam meramalkan sesuatu yang negatif. Contohnya, jika kita ingin mengadakan satu majlis, seorang yang mempunyai gaya berfikir negatif ni dia akan meramalkan apakah perkara-perkara negatif yang akan berlaku jika majlis itu berlangsung mengikut tentatif yang telah ditetapkan. Mungkin berkemungkinan akan berlaku sesuatu yang negatif. Seorang berfikir negatif ni akan meramalkanlah sesuatu yang negatif itu. Yang ketiga adalah membantu dalam memperbaiki idea yang sedia ada. Jadi berkait rapat dengan ciri-ciri yang kedua tadi, iaitu setelah dia dah membantu dalam meramalkan yang sedia ada, membantu dalam meramalkan perkara yang negatif, seorang ini akan membantu memperbaiki idea yang sedia ada. Okey, contoh lain adalah contohnya macam baru-baru ini dalam 2 bulan lepas, yang di-Pertuan Agong telah melantik Perdana Menteri yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, bagi seseorang yang mempunyai gaya berfikir yang negatif, seseorang itu akan melihat pelantikan yang di-Pertuan Agong ini adalah pelantikan yang mampu menjejaskan prestasi negara kerana dikatakan pelantikan itu adalah pelantikan mengikut pintu belakang. Okey, yang seterusnya, gaya berfikir pragmatik. Apa itu gaya berfikir pragmatik? Okey, gaya berfikir pragmatik adalah gaya berfikir yang memberikan keutamaan kepada perkara yang mudah untuk dilaksanakan, senang untuk dilaksanakan, lebih daripada perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, jika seseorang itu mempunyai gaya berfikir yang pragmatik, seseorang itu akan memberikan keutamaan kepada perkara yang senang untuk dilaksanakan, lebih daripada perkara yang sukar untuk dilaksanakan ataupun perkara yang ideal. Selain itu juga, gaya berfikir pragmatik ini adalah bersifat hasil jangka pendek. Okey, di sini akan saya berikan 3 ciri-ciri bagi seseorang yang mempunyai gaya berfikir pragmatik. Boleh anda teka apa ciri-ciri tersebut? Okey, anda semua boleh melihat adakah ciri-ciri ini terdapat dalam diri anda semua ataupun tidak. Yang pertama adalah mementingkan elemen praktikal. Yang kedua, membantu dalam membuat penilaian. Dan yang ketiga, berfikir secara logik dan mementingkan maklumat yang tepat. Seorang itu akan mementingkan maklumat yang tepat. Dia akan memastikan maklumat yang dia dapat itu adalah maklumat yang tepat dan logik. Okey, di sini saya akan berikan contoh situasi bagi gaya berfikir pragmatik. Contohnya, dalam situasi sekarang, kita semua berada dalam tempoh kawalan pergerakan. Okey, bagi seseorang yang mempunyai gaya berfikir pragmatik, seorang itu akan mengambil inisiatif bagi menangani masalah novel coronavirus ini adalah dengan menguarantinkan diri di rumah. Ini kerana seorang itu melihat inisiatif jangka pendek itu adalah dengan kuarantinkan diri di rumah. Itu yang saya terangkan dalam definisi awal bagi gaya berfikir pragmatik sebentar tadi. Gaya berfikir proaktif. Apa itu gaya berfikir proaktif? Cuba anda fikirkan terlebih dahulu. Okey, gaya berfikir proaktif ini adalah gaya berfikir yang memberi daya usaha untuk berfikir sebelum satu perkara itu berlaku, ataupun seorang yang tidak menanti satu perkara itu terjadi terlebih dahulu bagi merangsang otaknya berfikir.
Okey, ataupun dengan lebih mudah untuk anda fahami adalah gaya berfikir proaktif ini adalah gaya berfikir yang anda fikirkan sebelum sesuatu perkara itu terjadi. Okey, di sini saya akan berikan ciri-ciri bagi seorang yang mempunyai gaya berfikir yang proaktif. Yang pertama, melihat jauh ke hadapan. Yang kedua, menjangkakan kemungkinan yang bakal berlaku. Yang ketiga, memikirkan sesuatu perkara sebelum berlaku. Dan yang keempat, menyediakan rancangan ataupun strategi untuk masa hadapan. Di sini dapat saya katakan bagi seorang yang mempunyai gaya berfikir proaktif ini adalah seorang yang mempunyai matlamat, visi dan misi dalam sesuatu yang ingin dia capaikan dalam hidup. Okey, contoh situasi bagi seorang yang mempunyai gaya berfikir proaktif ini adalah, contohnya macam seorang itu akan membuat persediaan awal walaupun tarikh peperiksaan itu masih lagi dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan, seorang itu akan membuat persediaan awal. Ataupun contoh lain adalah macam Universiti Sains Malaysia sendiri yang menyarankan bagi sesetengah pusat pengajian yang menyarankan pelajar-pelajarnya untuk menyusun jadual untuk setiap semester sendiri. Okey, bagi seseorang yang mempunyai gaya berfikir proaktif ini, seseorang itu akan menyusun jadualnya dengan lebih awal. Membuat persediaan awal dengan menyusun jadual 8 semester tersebut pada awal semester. Ini adalah bagi mengelakkan pertindihan jadual dan masalah-masalah yang boleh berlaku. Cuba anda fikirkan, adakah anda mempunyai gaya berfikir proaktif ini? Jika anda mempunyai gaya berfikir proaktif ini adalah anda seorang yang mampu berjaya. Gaya berfikir ketujuh, reaktif. Baiklah, apakah maksud reaktif? Reaktif adalah satu kecenderungan untuk menunjukkan satu reaksi ataupun tindakan setelah sesuatu perkara itu berlaku. Apakah pula maksud gaya berfikir reaktif? Menurut Ainon dan Abdullah 1996, pengguna hanya akan berfikir apabila terdapat sesuatu peristiwa ataupun kejadian yang memerlukan mereka untuk berfikir. Dalam erti kata yang mudah, mereka tidak akan berfikir jika tidak ada perkara yang berlaku. Selain itu, golongan ini juga sering bertindak balas secara spontan tanpa ada kajian yang mendalam. Jadi, mereka lebih terdorong untuk menghukum lebih daripada memahami sesuatu perkara. Gerak pula kepada ciri-ciri gaya berfikir reaktif. Yang pertama, seseorang yang berfikir secara reaktif seringkali ketinggalan dalam menjana idea-idea baru dan juga perkara yang telah dilakukan oleh orang lain. Kedua, mereka juga tidak bersaing dan tidak merebut peluang. Bukan itu sahaja, golongan ini juga dianggap tidak peka dan tidak mengambil tahu terhadap hal di sekeliling mereka yang menyebabkan mereka sering ketinggalan. Sebagai contoh yang sesuai dengan keadaan kita sekarang, apabila wabak ataupun gejala coronavirus atau lebih dikenali dengan COVID-19 ini berleluasa, barulah kepentingan penggunaan hand sanitizer dan amalan mencuci tangan dengan kerap itu diamalkan. Bukan itu sahaja, golongan remaja juga seringkali dikaitkan dengan gaya berfikir reaktif di mana mereka mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan budaya barat yang mereka tonton melalui media-media sosial. Gaya berfikir yang ke-8, projektif. Apakah pula gaya berfikir projektif? Gaya berfikir ini cuba untuk meramal dan menjangka sesuatu perkara yang berlaku pada masa akan datang. Apakah pula ciri-cirinya? Sudah tentu yang pertama, berpandangan jauh dan kedua, mempunyai wawasan yang tersendiri. Apabila seseorang itu sudah mempunyai perancangan pada masa hadapan, jadi dia akan menyediakan pelbagai persediaan awal hasil daripada persoalan-persoalan yang ada di mindanya. Jadi, dapatlah dia meramal kesan, faedah, masalah ataupun maklumat yang diperlukan pada masa ini untuk kegunaan pada masa hadapan. Seperti contoh, mahasiswa seringkali dilihat menyediakan atau menyusun jadual subjek yang bakal diambil pada semester-semester yang akan datang sepanjang tempoh pengajian mereka di universiti dengan lebih awal. Jadi, jika terdapat apa-apa masalah, dapatlah mereka mengenal pasti dan mengambil langkah berjaga-jaga.
jika kita mempunyai perancangan untuk membeli kenderaan pada usia 25 tahun ataupun membeli rumah pada usia 27 tahun, hendaklah kita membuat perancangan-perancangan awal seperti yang disarankan gaya berfikir projektif. Gaya berfikir yang ke-9 dan yang terakhir bagi bahagian ini, sistematik. Apakah maksud sistematik? Secara ringkasnya, sistematik bermaksud satu perkara yang tersusun ataupun mempunyai peraturan. Apakah pula gaya berfikir sistematik? Gaya berfikir sistematik akan membantu kita untuk mengawal proses berfikir supaya tidak bercelaru ataupun bercampur aduk. Dan ini juga penting untuk memastikan pemikiran kita tersusun, terarah dan berfokus. Seperti contoh, dapat kita lihat pelajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah seringkali membuat jadual pembelajaran harian selepas tamat waktu persekolahan secara tersusun dan bersistematik agar mereka tidak membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Bukan itu sahaja, dapat kita lihat pada slide pembentangan yang telah disediakan, terdapat satu carta alih mengenai langkah-langkah ataupun proses sebelum satu keputusan itu diambil secara detail. Tetapi kita juga dapat menggunakan satu carta alih yang agak ringkas untuk membuat satu keputusan yang agak kecil. Seperti yang pertama, mengenal pasti masalah. Kedua, membuat persediaan awal. Ketiga, mencari maklumat-maklumat yang berkaitan. Keempat, menganalisis maklumat tersebut. Dan akhir sekali, membuat satu kesimpulan ataupun membuat keputusan. Seterusnya kita akan bergerak kepada soalan situasi. Tapi sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit latar belakang isu terhadap soalan situasi ini. Menurut sebuah akhbar berita harian yang bertarikh 9 Januari 2019, Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah menahan 3 individu bagi membantu siasatan terhadap kes dakwaan mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 yang telah meletakkan jawatan baginda baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, 3 individu ini ditahan setelah pihak polis mendapat maklumat daripada orang awam bahawa mereka telah mengeluarkan komen-komen berbentuk hinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong melalui laman media sosial seperti Facebook dan Twitter. Menurutnya lagi, ketiga-tiga individu ini akan disiasat di bawah Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948 kerana telah mengeluarkan kata-kata yang kesat terhadap pihak istana. Berbalik kepada soalan situasi kita, soalan ini berbunyi, rakyat Malaysia yang tidak bersetuju dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong dan telah menimbulkan isu berbau hasutan dan hinaan terhadap istana melalui media sosial. Sila cadangkan dan huraikan cara-cara mengatasi masalah tersebut dengan mengaplikasikan 3 gaya berfikir yang telah kita pelajari. Berdasarkan situasi yang telah disebutkan sebentar tadi, di sini terdapat 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut, iaitu yang pertama, analisis faktor, yang kedua, jana idea dan yang ketiga, nilai idea. Melalui 3 cara ini, dapat kita aplikasikan gaya berfikir yang telah kita terangkan pada awal tadi. Okey, bagi yang pertama adalah analisis faktor. Bagi analisis faktor, gaya berfikir yang dapat diaplikasikan adalah gaya berfikir objektif. Bagaimana? Iaitu dengan mengumpul maklumat dan fakta berkaitan isu tersebut daripada paparan akhbar, laman sesawang dan juga melalui wartawan media di lokasi kejadian. Yang kedua adalah jana idea. Bagi menjana idea, gaya berfikir yang dapat diaplikasikan adalah gaya berfikir pragmatik, iaitu pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlulah membuat pantauan secara berkala dan terperinci. Ini kerana perkara ini adalah inisiatif hasil jangka pendek. Selain itu, pihak kerajaan juga perlulah mengambil tindakan yang keras dan tegas serta bersesuaian terhadap salah laku seperti menghina keputusan Yang di-Pertuan Agong tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah nilai idea. Bagi nilai idea, gaya berfikir yang dapat diaplikasikan adalah gaya berfikir positif.
Bagaimana? Iaitu kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersetuju dengan keputusan yang di-Pertuan Agong ini dan menganggap keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik untuk kemakmuran negara dan bukan keputusan yang melulu. Sebagai rumusannya, beberapa konsep lain juga boleh diberi penekanan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Bagi analisis faktor, gaya berfikir yang boleh digunakan ialah gaya berfikir objektif, iaitu dengan mengumpul fakta dan maklumat yang tepat mengenai sesuatu isu tersebut. Bagi menjana idea pula, gaya berfikir yang boleh diaplikasikan ialah gaya berfikir pragmatik, projektif dan juga proaktif yang bertindak dengan melihat kepentingan masa yang akan datang. Bagi menilai idea pula, gaya berfikir yang boleh diaplikasikan ialah gaya berfikir nilai, positif, negatif, reaktif dan juga sistematik, iaitu dengan memandang sesuatu isu tersebut dari sudut yang boleh mendatangkan faedah dan manfaat kepada rakyat dan juga masyarakat. Kami berharap semua dapat memahami gaya berfikir yang kami terangkan pada hari ini dan dapat mengaplikasikan semua gaya berfikir tersebut dalam kehidupan masing-masing. Sekian, terima kasih.